Video ini saya tujukan khusus kepada pimpinan-pimpinan PAS serta penyokong-penyokong mereka dengan satu ucapan yang sangat-sangat mudah. Berhati-hatilah sebab sekarang ini perancangan musuh-musuh anda menjadi semakin licik. Kalau anda salah langkah, memang no turning back, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertamanya saya nak buat disclaimer. Saya tahu dua video saya terawal pada hari ini tarikhnya salah. Sepatutnya 4 hari bulan Mac. Saya letak 4 bulan Februari. Pertamanya saya memang typo lah sebab semua tarikh itu saya letakkan secara manual. Yang keduanya agaknya lah kan. Saya punya takut nak move on, takut nak masuk bulan Mac inilah. Sebab bulan Mac ini kan macam-macam benda. Dengan budak nak masuk sekolahnya, dengan yuran sekolahnya, dengan baju sekolahnya, lepas tu nak puasa, nak raya, apa lagi. Jadi kita jadi takut nak move on masuk ke bulan Mac. Kira-kiranya kalau letak 4 Februari tu terselamat sikit lah kan. Tapi itu cuma satu, orang kata apa, perasaan yang tersasar sajalah. Memang typo, insyaAllah kali ini tarikh kita betul. Tetapi kita nak balik pada cerita kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan cerita ini jauh lebih serius. Sekarang ini kita tahu, benda tengah kecoh berkenaan dengan tulisan Tuan Guru Hajadi yang telah mencetuskan perasaan duka cita Sultan Selangor, di mana benda ini telah pun saya laporkan beberapa hari lepas. Dan pada hari ini juga difahamkan Kementerian Dalam Negeri telah menubuhkan satu pasukan khas untuk menyiasat kenyataan Tuan Guru Hajadi yang tersebut itu. Luar biasa betul kerajaan kita ni kan. Ngaku hang buat kenyataan yang menyentuh tentang urusan MKI, kau tak nak buat apa-apa pasukan khas. Ngakormeng buat kenyataan yang pelik-pelik, kau tak nak wujudkan satu pasukan khas. Lim Guan Eng buat kenyataan yang memang kau punya 3R, tak ada pula sampai ada pasukan khas. Lim Kit Siang pun baru-baru ini turut menyentuh tentang sensitiviti kaum, juga tak ada pasukan khas. Tengok-tengok Tuan Guru Hajadi mengeluarkan satu artikel berupa satu nasihat kepada semua. Tak kira siapa pun anda, tiba-tiba kelang kabut nak buat satu pasukan khas. Nampak sangatlah anda ni macam mana perangai kan? Tetapi balik pada cerita hal ini, tuan-tuan dan sekalian. Benda ini saya nampak macam ada satu usaha yang terancang yang halus untuk melagakan PAS dengan istana. Benda ini saya dah sentuh sedikit dalam video-video saya yang lepas. Tetapi kali ini saya nak sentuh dengan lebih dalam lagi. Sebab saya tertarik dengan komen daripada Liana Marzuki ini. Merupakan seorang peguam yang saya percaya merupakan penyokong kepada kerajaan perpaduan pada ketika ini. Saya nampak naratif yang cuba dia mainkan. Saya nampak apa yang cuba ditanamkan kepada masyarakat pada ketika ini. Konon-kononnya pihak yang berjubah dan juga memperjuangkan Islam ini betul-betul hendak melawan monarki dan sebagainya. Sedangkan dalam masa sama kita tahu sejarahnya yang bersungguh-sungguh mempertahankan monarki ini ialah PAS. Yang bersungguh-sungguh nak lawan monarki ini ialah pihak lain. Macam dahulu kita masih ingat lagi seorang bekas ustaz yang menyertai PKR pernah menjadi pembantu kepada Lim Guan Eng telah mengeluarkan satu video untuk menghentikan monarki pada tahun 2030 sehingga kini beliau tengah menjalani hukuman penjara akibat daripada video tersebut. Kita juga tidak lupa tentang video seorang pempengaruh dan juga merupakan pimpinan PKR Negeri Sarawak yang telah mengeluarkan video yang boleh dikatakan sangat mencolok mata terhadap Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah pada ketika itu. Yang kata apa? Tuanku, oh tuanku, ingat tak video tu kan? Dan macam-macam lagi kenyataan-kenyataan yang boleh saya katakan anti-monarki yang telah dituturkan oleh mereka ini sejak dahulu sampailah baru-baru ini. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, benda-benda ini seolah-olah macam dilupakan begitu saja apabila terdapat dua kisah yang berkaitan dengan PAS dan Sultan ini. Satu kisah Sanusi dan satu lagi kisah Tuan Guru Hajadi. Dan benda ini tuan-tuan sekalian, saya rasalah tidak begitu dibantu dengan sikap defiance setengah daripada kita yang menceritakan kembali tentang kisah ulama menegur pemerintah dan macam-macam lagi serta mengingatkan tentang tanggungjawab ulama itu, ini dan sebagainya. Benda itu betul, sangat betul. Bagi mereka yang benar-benar berdisiplin dengan ilmu, memang benda itu tepat sama sekali. Memang sejak zaman berzaman, ulama ini merupakan check and balance kepada pemerintah sebenarnya. Ulama tugasnya untuk menegur pemerintah dan macam-macam lagi. Tetapi sekarang ini anda kena ingat, pihak-pihak ini licik. Mereka sangat-sangat bijak untuk mengambil kesempatan untuk menangguk di air yang keruh. Dan sekarang ini, naratif yang cuba dibawa oleh puak-puak ini ialah PAS cuba untuk melawan monarki. Bahkan sampai satu tahap, mereka cuba menanamkan satu naratif betapa PAS ini cuba untuk menghentikan monarki. PAS anti-monarki.
Islam anti monarki. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan sekalian? Benda-benda inilah yang sebenarnya tengah berlaku pada ketika ini. Dan saya sebagai seorang yang berada di luar kelompok kepartian, saya nampak benda ini. Saya nampak dengan jelas permainan mereka ini. Dan saya takut reaksi daripada pimpinan-pimpinan PAS, daripada ahli-ahli PAS dan sebagainya menyumbang lagi ke arah mengapi-apikan keadaan tersebut. Niat kita ikhlas, kita tahu. Memang niat anda semua orang-orang PAS ikhlas untuk mengingatkan kembali tentang sejarah Islam dan sebagainya, tentang apa yang patut dilakukan. Anda hendak mengingatkan what's right. Tetapi sekarang ini, macam saya katakan tadi, mereka ini bijak, mereka ini licik. Dan sekarang naratif itu tengah terbuai-buai di mana-mana sahaja, termasuklah dekat X dan macam-macam lagi. Tak percaya, anda pergilah dekat live anak-anak papa, tak kira lah kat TikTok ke mana-mana ke, mereka akan memainkan naratif ini. Dan saya nampak kesungguhan orang-orang PAS untuk jawab perkara ini menyebabkan mereka kelihatannya terlupa dengan benda-benda yang jauh lebih penting pada ketika ini, iaitu berkenaan dengan kos sara hidup, pasal SST yang meningkat serta diperluaskan skopnya, serta macam-macam lagi benda, isu-isu yang berjerat rakyat pada ketika ini. Jadi apa cadangan saya sebenarnya kepada PAS dan juga penyokong-penyokongnya dalam usaha untuk menangani masalah ini? Pertamanya, for once tolong kurangkan komen. Tak perlu untuk semua orang komen benda yang sama serta memainkan perkara yang sama. Ya betul, macam saya katakan, anda hendak menegakkan kebenaran. Tetapi dalam hal ini, kebenaran yang tidak tersusun akan kalah dengan kebatilan yang tersusun. Jadi tolong hentikan dahulu sebarang komentar-komentar ke sharing-sharing yang menjurus ke arah boleh digunakan, boleh diperkudakan konon-kononnya PAS ini anti monarki. Itu yang pertama. Yang keduanya, Tuan Guru Hajadi dan timnya kena cepat-cepat clear the air dengan Sultan Selangor. Itu yang kedua. Tak kiralah kita betul ataupun kita salah, kita ambil pendekatan tarik rambut dari tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan selerak. Tidak punya masalah kalau kita mengalah pada ketika ini. Dalam masa yang sama juga, kita tahu kita akan menang pada masa akan datang. Ambil ibrah daripada perjanjian Hudaibiyah, kita mengalah dahulu, tetapi akan datang kita boleh menang kerana kita telah menyusun strategi yang lebih baik. Yang ketiganya, yang paling utama, dalam hal ini, kita perlukan orang-orang kuat daripada PAS. Mungkin orang yang memegang luham ke, juham ke, ataupun mereka yang ada authority untuk memberikan kenyataan berkenaan dengan hal ini, dan kenyataan rasmi itu kalau sebarkan. Kalau PAS keluarkan kenyataan rasmi berkenaan hal ini, sila sebarkan seluas-luasnya supaya orang ramai tahu pendirian PAS tentang perkara ini, dan pastikan juga pendirian itu benar-benar menghormati institusi diraja di negara kita ini. Dan anda ada segala sebab untuk buat demikian sebab Sultan Kedah pun telah bertitah. Baginda mahukan Hakim Mahkamah Syariah dipertingkatkan kuasanya supaya sama level dengan Mahkamah Sivil agar Mahkamah Syariah ini lebih terbela dan juga lebih kuat. Dan benda ini selari dengan apa yang kita nak, betul tak? Oleh kerana itu, kita kena betul-betul rancang perkara ini. Jangan benarkan pihak musuh menanamkan naratif seolah-olahnya PAS ini anti monarki dan sebagainya, sedangkan hakikatnya tidak begitu. Tolong pastikan yang anda tidak terjerumus dalam perangkap dan juga permainan musuh. Tolong jangan main pakai ulas saja tentang perkara ini sehingga menyebabkan ulasan-ulasan anda boleh diperkudakan, boleh dipertikaikan serta dijadikan bahan untuk menambahkan lagi serangan terhadap anda. Ini sekadar nasihat saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wahai pemimpin-pemimpin PAS dan juga para penyokong-penyokong PAS, untuk anda berhati-hati. Sebab macam saya katakan tadi, kebenaran yang tidak terancang, kebenaran yang tidak tersusun akan kalah teruk dengan kebatilan serta kejahatan yang tersusun dan juga terancang rapi. Sebab kerajaan ini kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja mereka suka. Dan kita kalau tak berhati-hati, kita akan tenggelam kerana kata-kata Sani Hamzan ini. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.